Bonjour à tous! Nous nous présentons le matière sur l'analyse de la structure grammaticale dans des chansons françaises et textes narratifs. Nous sommes du groupe 4. Je suis Santadona Gracia. Je suis Monica Kallio Manoro. Je suis Syahria Salomelhana. Le premier texte est le conditionnel présent. Kutipan dari materi ini en rouge et noir par Jean Mas. Je voudrais tellement qu'elle s'arrête. Untuk analisisnya, kata voudrais merupakan bentuk conditional present dari verba vouloir. Première personne du singulier dari sujet je. Untuk alasannya, kata voudrais dari vouloir digunakan untuk mengungkapkan keinginan hipotesis atau harapan yang kuat. Karena ini adalah pernyataan yang menyatakan hasrat pribadi tanpa memaksa orang lain, sehingga terdengar lebih emosional dan tidak langsung. Fungsi gramatikalnya adalah menyatakan keinginan atau permintaan halus dalam konteks kondisional. Dalam kalimat ini, voudrais menunjukkan harapan untuk menghentikan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti gangguan atau masalah. Le deuxième texte est le discours rapporté du présent. Kutipan dari materi ini, il dit que la pollution. Le deuxième texte est le discours rapporté du présent. Kutipan dari materi ini, il dit que la pollution visuelle peut provoquer de l'anxiété et du stress. Untuk analisisnya, kata di yang merupakan bentuk présent dari dire menunjukkan bahwa pernyataan tersebut sedang dilaporkan ulang di masa kini oleh Madame Durand. Kalimat yang dilaporkan, que la pollution visuelle peut provoquer de l'anxiété et du stress, menggunakan présent peut dari pouvoir, yang mempertahankan kebenaran atau relevansi pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang masih berlaku saat ini, bukan hanya peristiwa masa lalu. Untuk alasannya, penggunaan bentuk présent dalam verba pelaporan di dan dalam kalimat yang dilaporkan seperti peut dari pouvoir menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dinyatakan kembali pada masa kini. Berarti pernyataan itu masih dianggap valid, relevan atau sedang dibahas saat ini, bukan hanya sebagai fakta historis. Dalam konteks wawancara, ini membuat argumen Durand lebih kuat dan mendesak, seolah-olah dampak polusi visual masih terjadi dan perlu ditangani. La troisième texte est la construction factitive. Faire plus verbe et laisser plus verbe. Kutipan dari materi ini, on pourrait aussi faire produire des vidéos courtes expliquant l'empreinte carbone de nos mails, par exemple. Untuk analisisnya, faire produire merupakan struktur verbal yang menggabungkan verba faire dan produire. Untuk alasannya, verba faktitif, faire produire, digunakan penutur untuk menyatakan tujuan atau harapan agar video pendek tentang dampak karbon email diproduksi oleh pihak lain seperti produser atau tim media, sehingga informasi menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Yang memberi perintah adalah Madame Lefebvre, sebagai ahli yang menyarankan solusi. Yang diperintah adalah des producteurs ou des professionnels, produser atau profesional yang akan mengerjakan, dan sasarannya adalah des vidéos courtes, video pendek yang menjelaskan jejak karbon email. Le quatrième texte est le subjonctif après la conjonction. Kutipan dari materi ini, pour que toi-même encore, par Céline Dion. Pour que toi-même encore. Untuk analisisnya, setelah konjungsi pour que atau supaya diikuti dengan verba subjonktif, kata M merupakan bentuk konjugasi subjonktif dari verba infinitif aimer. Untuk alasannya, verba aimer ditulis dalam bentuk subjonktif karena didahului oleh konjungsi pour que yang digunakan untuk menyatakan tujuan atau maksud. Dalam bahasa Prancis, struktur pour que plus subjonktif menunjukkan harapan terhadap sesuatu yang belum pasti atau bergantung pada kehendak orang lain. Pada konteks lagu, bentuk subjonktif ini menegaskan keinginan sang penutur agar orang yang dicintainya kembali mencintainya. Sehingga kalimat tersebut berarti supaya kamu mencintaiku lagi, yaitu sebuah harapan emosional dan belum tentu terwujud. Le cinquième texte est le pronom démonstratif. Kutipan dari materi ini, regarde comme il fait beau, Kaiser flotters, c'est ici. Untuk analisisnya, C yaitu se plus e mengacu pada lokasi atau tempat yang sedang dibicarakan, yang disebutkan sebagai isi atau di sini. C merupakan pronom demonstratif relatif indefini yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pertanyaan, menunjukkan sesuatu yang spesifik berdasarkan konteks percakapan. Untuk alasannya, pronom demonstratif se digunakan karena mengacu pada situasi atau tempat secara umum, bukan pada benda tertentu. Ketika digabung dengan e, bentuk se digunakan untuk memperkenalkan atau mengidentifikasi sesuatu dalam bentuk yang netral. Dalam konteks kalimat ini, se menandai lokasi yang sedang dipastikan oleh penutur, yaitu apakah di sini? Tanpa perlu menyebutkan lokasi tersebut secara lebih spesifik sebelumnya.
Ini menunjukkan penggunaan pronom demonstratif untuk merujuk pada suatu tempat berdasarkan konteks. La sixième est les pronoms indéfinis et le déterminant indéfini. Kutipan dari materi ini yaitu je sais que certains veulent même faire développer des applications pour aider les employés à suivre leur consommation énergétique en temps réel. Untuk analisisnya, certain digunakan untuk menunjukkan jumlah yang tidak pasti, tetapi lebih dari satu, yaitu beberapa perusahaan yang terpilih. Untuk alasannya, yaitu certain, yang merupakan pronom indefini, certain berfungsi untuk merujuk pada beberapa perusahaan yang tidak spesifik namun terpilih, sehingga menunjukkan inisiatif inovatif tanpa detail. La septième texte est les adjectifs et les pronoms interrogatifs. Kutipan dari materi ini, pour continuer sur cette lancée, quelles actions pouvez-vous conseiller à ceux qui veulent réduire leur impact numérique? Untuk analisisnya, quelle merujuk pada kata benda setelahnya, yakni action yang merupakan nomina bergenre feminin plurial. Untuk alasannya, adjektif interrogatif quelle digunakan untuk menanyakan kata benda bergenre feminin plurial, yaitu action, atau tindakan atau langkah-langkah. Ini adalah bentuk feminin plurial dari quelle yang mengubah kata benda yang ditanyakan. La huitième texte est les formes de l'appréciation. Kutipan dari materi ini, vous avez exposé des points très clairs. Untuk analisisnya, très adalah ungkapan apresiasi yang berarti sangat. Digunakan untuk menekankan intensitas positif atau negatif. Untuk alasannya, pada kutipan tersebut, très bermakna positif karena memuji kejelasan argumen Madame Durand yang sangat jelas, yang membantu menyampaikan solusi terhadap polusi visual secara efektif. Menunjukkan apresiasi terhadap komunikasi yang ringkas dan berdampak. La neuvième texte est l'opposition des idées. Kutipan dari materi ini yaitu l'idée originale, d'ailleurs, il dit que la pollution visuelle peut provoquer de l'anxiété et du stress. Il a aussi ajouté que les villes qui luttent contre ce problème, comme Grenoble, en ont vu les bienfaits. Elles ont créé des espaces plus agréables, de sorte que les habitants se sentent mieux. L'opposition d'idées, mais d'après vous, est-ce que c'est vraiment aussi nuisible qu'on le dit? Untuk analisisnya, kata me di sini digunakan untuk menanggapi pernyataan sebelumnya dengan menunjukkan oposisi atau kontras. Untuk alasannya, pada kutipan tersebut, me berfungsi untuk menunjukkan penentangan terhadap klaim negatif tentang polusi visual dengan mempertanyakan validitasnya secara skeptis. Kata me mengalihkan dari deskripsi dampak stres dan manfaat kota seperti Grenoble ke keraguan tentang seberapa buruk masalahnya, mendorong diskusi lebih dalam tentang bukti. Voilà notre présentation. Nous sommes désolés s'il y a des erreurs. Merci beaucoup!